Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Muhammad Itqan bin Samsudin. Baiklah, pada hari ini saya ingin membuat sedikit kupasan tentang buku yang bertajuk Ajaib. Baiklah, buku Ajaib ini adalah buku yang pertama daripada trilogi Ajaib dan ini ditulis oleh Syafiq Aizat. Buku ini diterbitkan oleh syarikat fiksi dan buku yang saya pegang ni adalah cetakan pertama yang dicetak pada bulan Oktober 2015, lebih kurang 5 tahun yang lalu. Semasa PKP hari tu, saya mengambil keputusan untuk membaca buku ini buat kali kedua kerana saya tak tahu nak buat apa dah waktu tu. Dan apa yang menariknya, saya mendapat beberapa nilai yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada anda semua. Sebelum itu, saya ingin berkongsi tentang latar belakang buku ini terlebih dahulu. Okey, buku ini mempunyai lebih kurang 276 muka surat dan jika kita baca secara santai, secara rileks, saya menjangkakan mungkin mengambil masa 2 ke 3 hari untuk menghabiskan sebuah buku ini. Gaya bahasa yang digunakan oleh buku ini juga sangat rileks dan tidak terlalu puitis atau tidak terlalu berat untuk seseorang bacanya. Jadi, saya rasa buku ini boleh dihabiskan oleh siapa sahaja. Sangat sesuai golongan remaja dan juga golongan pelajar sekolah. Kerana apa? Dalam buku ini memang mengisahkan tentang mereka, cara kehidupan mereka dan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Tajuk Ajaib ini diambil daripada watak utamanya. Watak utama dalam buku ini adalah seorang pelajar sekolah yang berumur 12 tahun yang bernama Izzak. Kenapa saya katakan Izzak ini ajaib? Kerana dia mempunyai satu keistimewaan yang tidak dipunyai oleh orang lain, iaitu dia mempunyai diri yang keenam yang membolehkan dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Menarik kan? Tapi bukan itu yang saya nak highlightkan. Yang saya nak highlightkan adalah bagaimana kehidupan Izzak dengan kawan-kawan dia yang berumur 12 tahun yang terperangkap dalam masalah-masalah seharian mereka yang orang dewasa rasa tak besar, tetapi sebenarnya besar sangat bagi mereka. Okey, baiklah. Antara masalah-masalah yang mereka ni hadapi adalah salah pilih kawan. Okey, apabila salah pilih kawan, ia menyebabkan salah seorang watak dalam cerita ni menjadi liar dan gangster dan menyebabkan dia terlibat dalam pergaduhan dan macam-macam lagi. Yang kedua adalah sifat ingin tahu yang tinggi dalam diri remaja. Biasalah, kalau kita sebagai remaja, sifat ingin tahu dalam diri kita adalah sangat-sangat tinggi. Jadi, sebagai seorang yang masih mentah lah, boleh dikatakan masih mentah, mereka memerlukan guide untuk mengetahui maklumat-maklumat yang mereka perlu tahu. Tapi apa jadi apabila mereka tidak mendapat guide yang betul? Mereka telah menggunakan sumber yang salah untuk mengetahui sesuatu info. Sebagai contoh, apabila mereka ingin tahu tentang kematangan seseorang, mereka search kat internet lalu menjumpai benda-benda yang tidak sepatutnya. Itulah yang saya dapat dari buku ni. Okey. Yang terakhir adalah salah pertimbangan. Okey, sebagai contoh dalam buku ni ada menceritakan tentang seorang watak ni, dia sangat stres apabila keluarganya menghadapi kemiskinan yang sangat teruk. Dan apa yang dibuat adalah apabila dia sudah tidak tahan, dia mengambil keputusan untuk membunuh diri. Mujurlah keluarganya sempat membawanya ke hospital dan dia dapat diselamatkan. Okey, daripada ketiga-tiga masalah ni, kita boleh bayangkan tak, seorang budak 12 tahun telah terlibat dengan salah laku seperti rokok, pergaduhan besar-besaran dan salah pilih kawan. Kemudian seorang yang telah menjadi addicted kepada benda-benda yang tidak sepatutnya di internet. Dan yang ketiga, seorang yang salah pertimbangan dan hampir-hampir membunuh diri. Dan ada juga dalam buku ni menceritakan tentang seorang kanak-kanak, seorang awal remaja yang telah terlibat dengan permasalahan LGBT dan ianya sangat teruk. Jadi, daripada banyak-banyak permasalahan ni, muncullah seorang yang boleh dikatakan wira kepada remaja-remaja ini. Dan itulah si Izzak ni. Dan juga Izzak ni merupakan seorang kawan yang baik lah kepada kawan-kawannya. Dia merupakan seorang yang boleh masuk dengan semua kawan-kawan dia dan dia menggunakan sumber yang betul untuk membimbing kawan-kawan dia, iaitu dengan menggunakan lagi seorang hero yang tidak didendang bagi saya, iaitu cikgu dia, Cikgu Zafran. Cikgu Zafran ni merupakan seorang guru kaunseling di sekolah Izzak.
Dan cara Izzat membantu kawan-kawan dia adalah dengan menghantarkan kawan-kawan dia ni kepada Cikgu Zafran, untuk Cikgu Zafran membimbing kawan-kawan dia yang bermasalah. Tapi sebenarnya Izzat ni dia buat macam tu untuk mengelakkan diri dia daripada di-counselling oleh Cikgu Zafran. Tapi bukanlah tu yang saya nak fokuskan. Yang saya nak fokuskan di sini adalah cara Izzat membantu kawan-kawan dia menggunakan sumber yang betul, iaitu dengan bimbingan daripada guru kaunseling. Okey. Nilai yang saya dapat daripada buku ini adalah yang pertama, setiap masalah yang kita hadapi mestilah diselesaikan dengan cara yang betul, dengan metod yang betul. Setiap masalah memang ada penyelesaian. Sebab Allah pun dah berfirman dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesukaran pasti akan disusuli oleh kemudahan. Okey. Jadi setiap masalah kita pasti akan ada penyelesaian. Tapi kita mesti menyelesaikan masalah kita tu dengan cara yang betul. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau kita ada satu masalah matematik, soalan matematik, kita mestilah menyelesaikan masalah matematik itu dengan cara matematik. Kita tak bolehlah selesaikan matematik tu dengan cara kita buat English. Memang tak akan dapat lah. Jadi kita kena fikirkan cara yang terbaik bagi menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jangan menggunakan cara yang salah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak, kita akan menjadi macam orang yang bunuh diri, orang yang salah pilih kawan, semua itulah. Nilai yang kedua yang saya dapat daripada novel ni adalah setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita pasti akan ada hikmahnya. Pasti akan ada pengajaran yang Allah nak ajar pada kita. Okey. Dalam buku ni ada satu ayat ni saya baca. Dan ayat tu memang menarik minat saya. Iaitu tanpa kegelapan kita tidak akan nampak bintang yang bercahaya. Okey. Kalau malam-malam kita cuba renung dekat tingkap kan. Kita tengok kat langit. Kita akan nampak kadang-kadang kalau cukup gelap malam tu, kita akan nampak bintang-bintang yang bercahaya yang sangat cantik dipandang oleh mata. Tapi bayangkan kalau malam tu tak cukup gelap, kadang-kadang bulan pun kita tak nampak. Itulah yang kita boleh kaitkan dengan hikmah yang Allah cuba nak bagi kat kita kalau Allah bagi ujian kat kita. Sebagai contoh, Allah bagi ujian COVID-19 ni dekat negara kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk kita duduk kat rumah, untuk kita eratkan tali persaudaraan kita sesama keluarga kita. Untuk kita eratkan silaturahim sesama keluarga kita. Untuk yang tak reti masak, duduk rumah boleh belajar masak. Untuk yang tak reti ulas buku, boleh belajar ulas buku. Untuk yang tak reti bagi talk, boleh try bagi talk ke apa kan. Hikmahnya mesti ada. Setiap ujian yang Allah bagi kat kita adalah untuk kita jadi lebih kuat pada masa akan datang. Setiap ujian yang Allah bagi kat kita adalah untuk kita menjadi lebih baik pada masa akan datang. Dan setiap ujian yang Allah bagi kat kita adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Itulah dua pengajaran yang saya dapat daripada pembacaan saya kepada novel ini. Saya ingin membentangkan sebuah analogi tentang lalat dan lebah. Okey, mata lebah, walaupun dia berada di tempat pembuangan sampah, matanya akan mencari sekuntum bunga untuk mendapatkan madu. Itulah mata seorang yang positif. Dan yang kedua, mata lalat. Mata lalat, walaupun dia berada di taman bunga, di kebun bunga, matanya tetap akan mencari benda-benda yang busuk, benda-benda yang dipanggil sampah. Itulah mata lalat. Itulah mata seorang negatif. Jadi, jadilah orang yang positif di dunia ini, kerana orang yang positif sentiasa akan mencari benda yang positif, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.